Pada saat-saat seperti ini, sejujurnya saya pun tak tahu harus mulai dari mana. Jadi, silakan duduk dengan selesa, ambil popcorn Anda, kerana kisah-kisah menarik sedang menanti. Seorang model datang kepada saya. Dia seorang wanita, dan kerjanya memang berkaitan dengan penampilan. Sudah tentu, dia sering memakai kasut dan bat. Aduannya ialah kukunya kecil, kekuningan, dan secara keseluruhan dia tidak suka bagaimana rupanya. Ditambah pula dengan banyak kulit kering. Jadi, secara ringkasnya, Anda boleh tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen tentang apa yang berlaku pada kukunya. Mungkin Anda perasan sesuatu yang menarik atau luar biasa di sini. Saya akan tunjukkan bagaimana saya melakukan rawatan dan berkongsi apa yang dia ceritakan kepada saya. Saya akan mulakan dengan kuret. Ini mungkin adalah alat yang paling penting dan diperlukan oleh pakar podologi dan juga oleh pakar pedikur secara amnya. Saya memang syorkan untuk ada alat ini di rumah juga. Sebab dengan tongkat ajaib pengorek ini, kita boleh keluarkan segala-galanya dari bawah kuku. Tapi bukan dalam situasi ini. Dalam kes ini, saya hanya melihat dan memeriksa keadaan di sana. Saya faham bahawa pengembaraan yang menakjubkan sedang menanti saya. Seperti yang Anda lihat, kulitnya tebal. Kuku tertanam agak dalam ke dalam lipatan dan boleh dikatakan sukar untuk sampai ke sana. Jadi, kita akan lakukan rawatan. Dan yang paling teliti, mungkin sudah perasan bahawa di ibu jari ada satu kawasan yang pelik dan sesuatu yang kelihatan seperti ketiadaan plat kuku. Ya, by the way, saya menggunakan mesin Dr. Alex. Ini adalah versi bajet mesin Dr. Alex, dipanggil SP100. Dan saya sering ditanya, adakah ia cukup kuat untuk pedikur? Sudah tentu, ia cukup kuat. Dan di sini saya selalu jawab perkara yang sama. Jika mesin boleh menanggalkan lapisan tiruan, maka ia pasti boleh mengendalikan tumit. Selain itu, untuk kuku yang sukar, saya dibantu oleh mata alat yang saya gunakan. Mata alat berlian ini adalah bentuk titisan dengan diameter besar, dan semua mata alat berlian mempunyai berlian asli. Dan saya hanya bekerja dengan KMIS. Gambar, pautan, dan kod artikel akan saya cuba paparkan di sini dan masukkan di mana saya boleh. Selebihnya, Anda boleh gunakan enjin carian untuk membantu. Mari kita kembali kepada ciri-ciri ibu jari kaki. Model saya ada terbaca atau terlihat di internet bahawa jika kuku tebal dan kuning, ia boleh diselesaikan di rumah tanpa pakar podologi dan tanpa masalah. Di situ tertulis bahawa Anda perlu menggunakan pengikir untuk menipiskan plat kuku. Itulah yang dia lakukan. Tetapi dia tidak mengambil kira bahawa kuku mempunyai lengkungan yang dipanggil arka. Dan apabila dia meletakkan pengikir pada kuku itu dan mengikir ketebalannya, dia hanya membuat permukaan rata pada kukunya sendiri. Tasik di dalam hutan. Entahlah, saya pun tak tahu bagaimana lagi nak jelaskan. Nak panggil apapun saya tak pasti, tapi ringkasnya, dia telah mengikir betul-betul di sini, tepat di tengah-tengah, sampai jadi lembut. Maksudnya, di situ memang langsung tiada plat kuku. Kuku memang tak ada di situ. Inilah situasi di mana lebih baik jangan cuba petua dari internet pada diri sendiri. Sudah tentu, di sini kena tunggu kuku tumbuh semula. Jadi, kita hanya ada kuku di bahagian tepi. Di tengah memang tiada. Saya cuba terangkan kepadanya yang tak sepatutnya buat macam tu. Dan untuk berjaga-jaga, saya nak beritahu semua di sini juga. Jangan cuba kikis sendiri. Ya, memang boleh buat macam tu. Perkara ini perlu dilakukan dengan bijak dan dalam keadaan tertentu sahaja. Di sini saya telah sapukan satu produk. Ia adalah pelembut khas untuk kuku semasa merawat kuku bermasalah. Saya guna produk dari Domex. Dan dalam kes ini, kita sudah boleh nampak kulit sudah mula sedikit lembut dan kuku menjadi sedikit lebih mudah digerakkan. Keistimewaan kaki ini ialah kukunya sangat-sangat melengkung dan melekat rapat pada kulit. Dan inilah yang menyebabkan dia rasa tidak selesa. Selain itu, terdapat banyak kapalan di bawah kuku. Apa itu kapalan bawah kuku? Sebenarnya ia sangat-sangat mudah. Ada dinding kuku. Bahagian tepi inilah yang saya bersihkan dengan kuret. Dan dinding kuku ini Bergosok dengan kulit. Dengan semua kulit di sekelilingnya yang bersentuhan dengannya. Dan banyak yang bersentuhan kerana kasutnya sempit. Akibatnya, kulit memberikan reaksi balas. Dan kulit itu menjadi lebih banyak di situ. Ia menjadi lebih tebal. Ia tersekat di situ. Tidak mengelupas, tidak hilang kemana-mana. Hanya terkumpul. Inilah yang menyebabkan lipatan kulit di sisi kuku tersumbat. Beginilah situasi yang tidak menyenangkan. Ngomong-ngomong tentang saiz kaki, baru-baru ini saya ada memuat naik sesi konsultasi secara langsung, yang dipanggil begitu. Maksudnya, di situ kami berbual bersama. Dan di situ dia kata saiz kakinya 40. Saiz kaki. Sebenarnya, saiz kakinya ialah 42,5. Dan itulah sebabnya dia menghadapi masalah seterusnya. Semua jari kakinya dilitupi lapisan kapalan. Kulit keras seperti getah tebal. Maksudnya, di semua bahagian tepi kuku, di bahagian hujung jari ini. Kulitnya berwarna kuning seperti getah. Memang langsung tak boleh nak masuk ke situ. Dan sudah tentu, semua ini nampak sangat tidak terurus. Selain itu, kuku itu sendiri sentiasa menerima tekanan. Dengan tekanan yang berterusan, kuku itu juga akan menjadi semakin tebal. Dan sebenarnya, penyelesaiannya cukup mudah. Perkara pertama yang perlu dilakukan sudah tentu adalah menukar kasut.
Tapi bahagian ini biasanya pelanggan tak suka. Sebab mereka fikir pakar kuku boleh buat sesuatu yang ajaib. Dan mereka akan terus memakai kasut yang sempit. Tapi kuku akan jadi cantik dan sempurna. Tapi saya nak beritahu, itu takkan berlaku. Malangnya, ia memang tak berfungsi begitu. Dan pendekatannya mesti menyeluruh. Maksudnya, kita tukar kasut, pergi buat rawatan pedikur, kebersihan secara berkala, sekurang-kurangnya dengan pakar kuku. Bersihkan, rawat dan sentiasa pantau. Pastikan juga kita kawal pemakaian stocking dan pakaian dalam kaki. Sebenarnya, saya nak beritahu, model saya datang dengan memakai stocking ketat yang dipakai dengan sangat rapat. Sudah tentu, ia menekan jari-jarinya. Ya, stocking nilon memang kerap menjadi punca keadaan kuku seperti ini. Atau sekurang-kurangnya menyebabkan kuku tumbuh ke dalam. Sementara itu, saya terus melakukan semua prosedur yang diperlukan untuk sekurang-kurangnya mengurangkan beban pada kuku ini. Saya faham, ini bukan satu-satunya sesi. Kita di sini bukan untuk mengorek-ngorek sahaja. Dan sebenarnya, kalau nak mengorek-ngorek, memang akan ambil masa yang sangat lama. Tapi, kalau saya boleh beritahu awal-awal, dia sebenarnya sudah datang kali kedua dan saya bersedia untuk tunjukkan perkembangannya. Jadi, beritahu saya di ruangan komen sama ada anda bersedia untuk melihatnya. Sila ambil perhatian, dalam rawatan ini saya menggunakan mata gerudi biru dan juga hijau dengan salutan berlian. Sebab kulitnya memang sangat banyak dan sangat susah untuk dibersihkan dari situ. Ia sangat tebal dan kenyal, jadi memang tak boleh langsung guna mata gerudi merah di sini. Saya sering ditanya, kenapa perlu ada takikan hijau pada alat berlian? Ia memang diperlukan untuk situasi seperti ini, sebab mata gerudi merah atau merah biru akan mudah tergelincir. Kita perlukan bahan kasar yang lebih kuat. Dan dalam kes ini, anda boleh lihat alat yang biasanya dipanggil peluru atau sesuatu seperti itu. Ia ada jalur hijau. Dan di sini, ia sangat membantu saya untuk menyelesaikan kerja ini. Dan secara visual pun, ia seolah-olah berfungsi sebagai alat pengisar. Maksudnya, terasa seperti saya menggunakan mata gerudi merah pula. Saya mengisar dengan perlahan-lahan. Sudah tentu, kes yang begitu sukar, maksud saya dari segi ketumpatan kulit, tidaklah berlaku dengan kerap. Tetapi, dalam koleksi seorang pakar, mata gerudi seperti ini mesti ada juga. Akhir sekali, saya periksa semula hasil pembersihan saya untuk memastikan sejauh mana saya telah membersihkan. Semuanya dalam keadaan baik atau tidak. Bagi yang bertanya, apa yang saya semburkan di situ? Itu hanyalah antiseptik kulit biasa. Dengan itu, saya membersihkan habuk. Dengan itu, saya periksa semula sama ada kawasan itu sudah bersih. Dan sekarang, apabila saya berpuas hati dengan cara saya membersihkan, saya perlahan-lahan memasang tamponat. Tamponat dalam kes ini diperlukan untuk menolak lipatan kulit di sisi kuku dari plat kuku. Dan sekurang-kurangnya membantu untuk mengurangkan beban sedikit. Saya terus menjawab bantahan yang mungkin sudah terlintas di fikiran ramai. Saya tidak akan memasang sistem pembetulan kuku di sini. Saya langsung tidak nampak sebarang makna untuk melakukannya. Sebab, pertama sekali, dia tidak menukar kasutnya seperti yang saya jangkakan. Kerana dia bekerja di tempat yang memerlukan memakai suit, di mana dia perlu memakai uniform, di mana dia sentiasa akan memakai stocking dan kasut tumit. Sebab itu, kepada pelanggan seperti ini, kita boleh menawarkan penjagaan secara sistematik. Maksudnya, dia akan menjadi pelanggan tetap. Dan ini bukan tentang mengambil duit daripada pelanggan, tetapi tentang benar-benar menyelesaikan masalah dia. Sebab tidak semua orang boleh atau mahu mengubah sesuatu dalam hidup mereka. Tetapi mereka akan datang untuk rawatan dengan gembira kerana mereka benar-benar rasa lega selepas itu. Tapi saya sudah tentu menunggu komen daripada anda tentang betapa anda tidak sabar menantikan sambungannya.